dengar ke? InsyaAllah boleh dengar. Boleh dengar InsyaAllah marilah sama-sama kita memulakan dengan kita baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh rendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, yang telah memberikan kita kekuatan untuk sampai pada hari ini dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Kita bergembira, kita tenang dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin pemberian Allah itu adalah merupakan satu yang mungkin kurang kita senang dari sudut mungkin kita sakit, mungkin kita tak dapat apa yang kita hajatkan, tapi kita merasai bahawa setiap pemberian Allah itu adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Seorang yang sentiasa berjalan menuju kepada Allah, dia akan sentiasa merasa baik sangka dengan Allah. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik, dan apa yang Allah berikan itulah merupakan perkara yang dia perlukan pada masa itu. Bukan saja yang terbaik, tetapi dia perlukan. Maknanya kita memerlukan apa yang diberi oleh Allah. Hati kita sentiasa dengan Allah, walaupun mungkin letih kita, sakit kita, lemah kita, tetapi itulah merupakan perkara yang terbaik untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang Allah beri pada kita, melainkan semua itu terkira, telah dikira oleh Allah. Maknanya mesti ada kebaikan, hikmah yang banyak. Inilah orang yang beriman. Jadi dia melihat segala yang berlaku itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita telah berbincang beberapa hari yang lepas berkenaan dengan perkara yang penting dalam diri kita yang kadang-kadang kita terlupa nak melihat, iaitu sesungguhnya kita bukan hanya ada hati, tetapi kita kena faham hati itu bercahaya. Dan hati yang bercahaya itu akan membawa kepada hakikat kehidupan yang sebenar, hakikat Islam yang sebenar, hakikat iman yang sebenar, hakikat ibadah yang sebenar. Jadi kalau kita duduk dalam tarbiyah, ada orang kata saya dah duduk dalam tarbiyah lama dah, sampai 20 tahun saya duduk dalam tarbiyah, sampai 30 tahun saya duduk dalam tarbiyah, tapi saya tak rasa apa-apa. Saya tidak rasa apa-apa. Yang saya rasa hanya mengikuti program-program untuk kita nak meningkatkan diri kita. Kita kata usrah, katibah, mungkin ceramah, mungkin kita menghadiri kuliah-kuliah, mungkin kita menghadiri rehlah. Banyak program kita ikut. Wasail tarbiyah, kita ikut wasail tarbiyah. Tetapi kita rasa kita sama aja. Daripada tahun lepas dengan tahun ni sama aja kita rasa. Ataupun kita rasa tidak ada peningkatan. Kenapa tidak meningkat? Apakah hakikat tidak meningkatnya seseorang itu? Kerana proses tarbiyah tidak berjalan. Dan proses tarbiyah yang tidak berjalan itu bukan maknanya aktiviti tarbiyah tak berjalan. Aktiviti tarbiyah mungkin berjalan, tetapi dia tidak memberi kesan kepada hati kita. Dan apabila hati kita tidak memberi kesan ataupun tidak dikesani, maka sudah tentulah tidak ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh tidak akan mengubah
seseorang itu, melainkan apabila dia telah mengubah apa yang ada di dalam diri dia. Jadi bila benda itu menyentuh hati kita, barulah akan berubah. Dan apa maksud menyentuh hati? Dan maksud menyentuh hati ini kita perdetailkan bahawa adalah merupakan peningkatan cahaya dalam hati kita. Bila hati kita sudah mula bercahaya dengan cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan, maka ketika itulah baru kita meningkat. Dan cahaya itu semakin lama semakin terang, semakin lama semakin terang. Mula-mula mungkin malap macam lampu minyak tanah, tidak ada sumbunya, pendek, kecil sikit aja. Macam lampu lilin yang kecil aja. Tetapi setelah kita mula kita proses diri kita dengan taubat, kita proses dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, kita meninggalkan rawasib jahiliyah, karat-karat jahilah yang ada dalam diri kita tinggalkan satu, cahaya makin terang, makin terang, makin terang. Dan kemudian apabila kita mula menambah pula amalan-amalan sunat, amalan yang wajib kita buat, yang haram kita tinggal. Amalan yang sunat kita buat sampailah satu peringkat kita merasai kita ni dah tidak lagi bergantung dengan nafsu, dah bebas daripada nafsu kita. Maksudnya kita boleh kontrol. Nak makan ni, makanan yang paling sedap di dunia di depan kita, ketika nak buka puasa, kita makan sekadar perlu aja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa panduan untuk kita nak kata kita mengawal nafsu? Kita makan ketika lapar, kita makan. Kita berhenti sebelum kenyang. Apabila kita boleh melakukan yang demikian, maka itu maknanya kita telah boleh kontrol. Kalau kita masih lagi makan, selagi nak sampai syaba'an, kata Arab, sa'ah ke sa'ah ke kata orang Kelantan, orang pantai timur, kan sampai dah ketat dah perut tu, maka maknanya kita buka puasa, kita mengikut nafsu. Bukan lagi mengikut iman, mengikut panduan iman. Jadi sebab itulah kita lihat balik apa yang berlaku kepada kita, supaya orang yang berjalan menuju kepada Allah ini sampai satu peringkat dia boleh kontrol diri dia. Macam seorang askar. Seorang askar yang berdisiplin, dia boleh kontrol diri dia. Dia kena berjaga malam, dia kena buat satu tugasan, dia berikan satu arahan, satu tugasan. Maka dia pastikan dia ada persiapan, persediaan untuk berhadapan dengan tugasan-tugasan tersebut. Dan kemudian dia pun melakukan tugasan tersebut mengikut apa yang diperintahkan tadi. Seorang askar. Kalau tidak, mungkin dia akan tewas dalam pertarungan itu. Mungkin dia akan mati, cedera ataupun sebagainya. Jadi begitu juga kita, apabila kita berada di atas jalan tarbiyah, maka kita merasakan antara proses yang penting untuk kita, nombor satu, kita nak keluar daripada peringkat awamul muslim. Peringkat orang muslim yang awam. Apa maksud orang muslim yang awam? Dia ada Islam. Dia ada iman, tapi Islamnya tidak bersinar. Ditutup dengan nafsu dia. Dia hanya mengikut nafsu. Makan ikut nafsu, tidur ikut nafsu, pakai ikut nafsu, semua ikut nafsu. Tidak ada sesuatu pun yang diikat dengan Allah. Sebagai matlamatnya nak dapatkan redha Allah, sebagai matlamatnya untuk ibadah kepada Allah, sebagai matlamatnya untuk dia membersihkan diri daripada dosa. Sebab kadang-kadang dia pakai, dia makan, dia minum, tapi dalam keadaan berdosa. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, bila kita faham hakikat ini, barulah kita mula berjalan. Dan akhirnya kita akan, cahaya-cahaya dalam hati kita akan mula menyinar. Daripada mula-mula sikit, malap, kena berterang, terang. Akhirnya sampai bersinar. Dia menutupi kegelapan. Dan apabila, masa bila kita tahu cahaya Islam telah mula menutup kegelapan kita, kegelapan yang ada telah ditutupi dengan cahaya yang banyak, yang menyinari dengan terang. Apabila nombor satu, kita mula merasai kemanisan beribadah. Bila kita boleh merasai kemanisan beribadah, tu nombor satu. Perkara yang kita akan rasa seronok, makin seronok. Ibadah zahir kita seronok buat. Dan kemudian yang kedua, kita merasai bahawa kita sudah mula tidak mahu mengikut nafsu. Kita dah tinggalkan nafsu kita satu kita tinggalkan. Begitu juga dengan dosa-dosa. Kita dah mula melihat, memerhati, sensitif dengan dosa kita. Itu tanda cahaya dah mula menyinar. Dan kemudian setelah cahaya itu berkembang, apa akan berlaku? Kita akan melihat Allah memberi kita satu hadiah. Apa hadiah ni? Allah akan memperkenalkan diri dia. Allah akan memperkenalkan diri dia kepada kita melalui hati kita. Kita mula kenal Allah dengan perasaan kita. Kita rasa yang ini perbuatan Allah. Yang ini perbuatan Allah. Yang ini perbuatan Allah. Sehingga dengan sebab kita tahu itu perbuatan Allah, maka kita dah boleh sabar. Kita dah boleh baik sangka. Kita dah boleh redha dengan Allah. Kita dah boleh syukur dengan Allah. Kita dah boleh kita kata berharap
bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana hati kita dah melihat ini perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Anak lambat balik. Kita tak dengar berita, takut aksiden ke apa. Kita takut, kita bimbang anak kita. Tapi apabila kita tahu ini perbuatan Allah, maka hati kita tenang. Ya Allah, kalaulah anak aku ada kemalangan, malapetaka, Kau berilah kekuatan pada aku boleh bersabar. Maka dia boleh sabar. Ataupun anaknya mungkin terlewat sebab ada sebab-sebab tertentu mungkin kerana jam ke apa sebagainya. Trafik jam teruk panjang sangat contohnya. Dia lewatlah macam biasa balik kampung macam tu kan. Jadi kita baca, Ya Allah, Engkau selamatkan. Hati dia boleh sabar. Ini buah daripada nurul Islam. Buah daripada nurul Islam, dia mula melihat akan sifat-sifat Allah. Dan bila melihat sifat Allah, dia mula mengenali Allah. Maka hati dia sudah mula ada perasaan. Sudah mula ada perasaan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan dia menjadi seorang yang kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita lihat daripada buah itu, maka akan lahirlah masuklah dia kepada satu peringkat, iaitu disebut nurul iman. Tetapi kita dah bincang semalam bahawa kadang-kadang bila kita dah mula berada dalam nurul Islam ni dah tinggi dah sebenarnya, dah mantap dah. Kalau kira orang awam, orang biasa ni kira dah mantap lah. Dia sembahyang dah khusyuk dah. Sembahyang tu dia dah boleh seronok, lazat. Dia sembahyang dia bukan sembahyang dia tertunggu-tunggu sembahyang, seronok nak sembahyang, seronok nak baca Quran. Seronok nak berzikir pada Allah. Zikir itu dia dah mula rasa tenang. Zikir itu dia rasa tenang. Ini orang yang dapat nurul Islam. Jadi orang yang dapat nurul Islam ni sebenarnya dah mantap dah. Dah kuat dah. Tetapi kadang-kadang kita tidak faham dan tidak kenal, rupa-rupanya ada lagi tahap tingkatan yang lebih daripada itu nurul iman. Yang mana nurul iman ini bukan hanya sekadar dia boleh merasai kemanisan amalan-amalan zahir, dia juga boleh merasai kemanisan amalan-amalan batin, amalan hati dia. Dia dah mula rasa seronok, bukan saja setakat semayang. Sebelum ni semayang seronok. Seronok dia semayang. Semayang seronok. Dan akhirnya apabila dia semayang seronok, dia nak semayang lagi. Tapi apabila dia telah mendapat nurul iman, benda itu telah diproses. Dia membaca zikir, dia membaca selawat, dia buat amalan, dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang tadi, maka cahaya dah mula berkembang. Akhirnya sampai peringkat cahaya iman keluar, maka ketika itu dia dah rasa apa? Dia dah mula rasa seronoknya dalaman hati dia dah bertambah tenang, bertambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun memperbaiki amalan-amalan hati dia. Dosa-dosa hati dia. Sebelum ni, nurul Islam tu, dia tak cela orang dah. Dia tak marah orang dah. Dah tak mudah nak marah orang. Sebab dia tahu itu perbuatan Allah. Bukan kata dia tak marah, maksudnya kalau benda salah dia tak boleh marah. Tak, dia boleh marah. Tapi hati dia boleh marah kerana Allah. Bukan marah kerana diri sendiri. Bukan marah kerana nafsu lagi dah. Hari ni kita marah kerana nafsu. Kita pukul anak kerana nafsu. Kita pukul orang kadang-kadang kerana nafsu. Bukan kerana syarak. Kita suka dengan sesuatu kerana nafsu. Bukan kerana syarak. Jadi nurul Islam, apabila dia mula keluar, dia suka, dia duka, dia apa sebagainya, dia merasai itu dah jadi bukan kerana nafsu dah. Tapi memang kerana syarak, kerana syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang ni dah mantap dah sebenarnya. Dah sampai satu peringkat yang kita kata mantap, tetapi dari sudut pandangan proses tarbiyah, dia belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Tapi kalau orang awam lagi jauh. Sebab tu sekarang ni kita melihat orang lain, kan, kita melihat orang ramai hari ni sebenarnya majoriti manusia tidak memproses jiwa dia. Jadi kita nak kena kalau boleh keluar daripada keadaan yang tidak memproses nafsu kita, tidak memproses kejahatan-kejahatan kita. Dan kita telah berbincang semalam bagaimana apabila seseorang itu mempunyai beberapa sifat, maka dia akan terhenti sehingga setakat kepada nurul Islam. Maknanya setakat dia boleh melihat mentauhidkan perbuatan Allah, af'al Allah. Maknanya orang yang dah mula mentauhidkan af'al Allah tu, dah mudah dah dia nak zikir. Zikir tu seronok. Zikir jadi seronok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah jadi seronok dah. Ataupun nak sebut, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Kalau dia nak kenal Allah, contohnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman satu hari. Buatlah banyak mana. Lepas tu, Ya Allah, Ya Rahim. Lepas tu, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi, kita lihat, bila dia dah mula berzikir rasa tenang, tu main nurul Islam dah mula
dah mula memancar. Dan kemudian kita dah sebut dah, dia akan terhenti dengan sebab-sebab yang kita dah bincangkan semalam. Dan kita melihat apabila dia terhenti, maka sampai setengah orang dia setakat nurul Islam saja. Lepas tu dia pun dipanggil oleh Allah ajar. Dia tak meningkat dah. Dia rasa dah puas hati dah. Dia dah sembahyang dah khusyuk. Dia baca Quran dah rasa seronok. Dia kata dah cukup lah. Dah rasa dah cukup dah. Tapi sebenarnya apa yang ada daripada dia itu hanyalah merupakan setakat nurul Islam. Cahaya yang untuk di bahagian luaran sahaja. Sebab itulah kita nak sebut pada malam ni, kita nak kena melihat balik. Nak melihat akan satu lagi nurul iman, insya-Allah sedikit sebanyak kita cuba bincang semula. Sebenarnya apabila kita telah melepasi nurul Islam tadi, cahaya yang membawa kita ketenangan ibadah zahir, cahaya yang telah menyebabkan kita boleh melihat tauhid af'al, maknanya melihat perbuatan Allah, melihat perbuatan Allah dengan mati, itu adalah anugerah Allah. Jadi setengah orang dia dapat cepat, setengah orang tak dapat. Tak dapat. Setengah orang dekat semayang, tengah berzikir, lepas tu dia ingat Allah. Keluar semayang tak ingat dah. Tak boleh. Keluar masjid tak ingat, lupa dah. Ataupun keluar daripada semayang tak ingat dah. Habis semayang tengok TV, hilang. Hati terus hilang. Setengah macam itu kan. Kenapa? Dia memerlukan masa. Dia memerlukan masa. Dia bergantung kepada sejauh mana titik-titik hitam ada dalam hati kita. Kalau lagi banyak titik hitam, lagi banyaklah kita kena berzikir kepada Allah. Dan setiap kali satu zikir yang kita sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah, maka titik-titik hitam akan dicabut, digantikan dengan cahaya. Sebab tu ada orang sampai 10,000 satu hari. Ada seorang namanya Bukhari, Syekh Bukhari. Bukan Bukhari yang meriwayat hadis ni, Bukhari orang Jawa, orang Pulau Batu Pahat. Dia telah mengamalkan zikir La ilaha illallah. Tapi zikirnya bukan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimah syahadah. Dia amalkan. Mula-mula dia amal susah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Susah. Tapi lama-lama Allah bagi dia mudah. Karamah. Ini kata karamah ni, Allah bagi mudah. Kita ni, salah satu tanda karamah Allah bagi pada kita ni. Karamah yang paling baik kali apa? Bukan karamah yang paling baik ni kita ingat orang boleh lompat, naik terbang. Jalan atas air. Karamah-karamah macam gitu tu karamah yang paling simple. Orang yang ada jin pun boleh buat. Orang sihir pun boleh buat. Karamah berjalan atas air. Karamah boleh terbang. Karamah boleh, kita kata ada keluar duit daripada tangan. Yang zahir ni. Itu karamah yang tak ada masalah. Tak ada, kita kata nilainya kecil. Tapi karamah yang paling besar. Karamah yang paling besar sebenarnya. Perkataan sesuatu yang luar biasa, yang paling besar, yang Allah bagi pada seseorang itu, ialah apabila dia boleh beramal dengan ikhlas, dia rasa seronok dan dia istiqamah. Dia boleh istiqamah dalam amal, itu satu karamah. Satu yang luar biasa. Kerana pada dia ada syaitan. Pada dia ada nafsu. Pada dia ada kelemahan. Dia ada keaiban. Dia ada dosa. Tapi Allah bagi dia boleh istiqamah. Istiqamah tu satu karamah. Kita jangan ingat karamah ni boleh terbang ya. Karamah ni boleh kita kata buat satu yang luar biasa dari sudut fizikal. Karamah yang paling besar sekali ialah apabila dia boleh istiqamah dengan amal. Dan dengan amal itu menyebabkan dia boleh berjalan sampai kepada kesempurnaan akhirat. Sampai kepada mardatillah. Sampai kepada akhirat. Itu karamah paling besar. Ini yang Allah tak bagi pada semua orang. Allah bagi pada siapa-siapa yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, yang merendah diri pada Allah, minta pada Allah, Allah bagi karamah. Karamah yang sebenar. Tapi orang yang dalam nurul Islam kadang-kadang Allah bagi. Contoh apa? Kadang-kadang dia baca Quran, selalunya dia baca Quran, satu hari satu juz pun susah. Hari ini dia boleh baca 3 juz. Dan dia rasa senang. 3 juz tu senang. Ada orang 1 juz 40 minit. Dia boleh baca 3 juz 40 minit. Itu Allah melipatkan masa. Melipatkan masa. Maknanya dia boleh buat sesuatu yang panjang tapi masanya itu pendek. Allah lipat masa. Ada orang dia boleh berada di satu tempat yang jauh. Mungkin tempat tu 100 km. Dia boleh sampai sana dalam masa seminit. Allah lipatkan tempat pada dia. Ini karamah. Allah lipatkan tempat. Maknanya dia keluar rumah dah sampai dekat mana dia nak pergi. Ada tak orang macam tu? Ada. Ada orang macam ni. Ini karamah ni, benda yang Allah boleh bagi. Bila kita dah mula cahaya, kita dah mula terang, kita dah
mula menjadi orang yang dekat dengan Allah. Doa kita pun dah mustajab. Orang datang kita angkat tangan doa, orang tu sembuh. Itu semua adalah merupakan anugerah-anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa itulah yang kita nak, kita rasa itulah yang kita nak, itu yang kita, maka kita tak meningkat. Allah bagi setakat tu je. Setakat tu. Sedangkan banyak lagi anugerah-anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara anugerah Allah yang paling besar selepas nurul Islam ialah nurul iman. Dan nurul iman, apakah nurul iman? Ini satu cahaya yang akan menyebabkan kita merasai kelazatan, kemanisan beribadah kepada Allah, amalan hati kita. Amalan hati kita. Maknanya kita dah mula merasai khusyuk yang sebenar. Kita dah mulai merasai syukur yang sebenar. Dan bukan syukur yang sebenar, syukur yang kita rasa lazat, manis. Kita rasa seronok bersyukur pada Allah. Kita rasa seronok sabar kepada Allah. Kita rasa seronok. Setengah orang Allah bagi sebahagian. Kita jangan ingat kita dah ada sebahagian, kita dah semua dah komplit. Belum. Belum lagi. Setengah orang bahagian solat, dia dah rasa seronok, dah dia rasa khusyuk. Setengah orang bahagian baca Quran. Setengah orang bahagian zikir. Jadi sebenarnya bukan satu bahagian, dua bahagian. Contohlah tuan-tuan. Kita ada mata. Mata ni ada dosa tak? Ada dosa. Kita dah mula jaga dosa mata. Kita jaga dosa mata. Telinga tak jaga lagi. Telinga kita masih dengar benda haram. Mata je kita jaga. Atau telinga kita jaga. Komplit jaga daripada dosa. Tapi mata masih lagi melihat benda haram. Itu pun kadang-kadang rahmat Allah, rahim Allah, kasih sayang Allah itu, walaupun kita baru jaga telinga aja, baru jaga mata aja, baru jaga lidah, yang lain-lain masih lagi berdosa. Allah dah bagi dah karamah pada kita. Apa karamah? Kadang-kadang kita baca Quran. Contoh, kita baca Quran, kita rasa seronok baca Quran. Kita rasa baca Quran tu, baru 3 juz, kita tengok, setengah jam dah 3 juz. Kita baca macam biasa. Itu maknanya Allah berikan sesuatu. Maka kita nak kena rasa syukur pada Allah. Dan kita rasa itu adalah merupakan satu, kita kata sebagai satu penghargaan Allah bagi pada kita bila kita dah berusaha. Tapi jangan pula kita rasa benda tu sebagai luar biasa pada kita, sebagai satu kelebihan sampai kita kata kita ni baik daripada orang lain. Jangan. Bila kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, itu kita dah menyekat kita ni, dah wujub lah. Kita dah wujub dengan manusia. Bukan macam itu. Allah bagi kita sesuatu supaya kita rasa syukur pada dia. Dan kita rasa lebih rendah diri pada dia. Ya Allah, aku tak ada apa-apa, tapi engkau bagi aku sekian. Ada orang Allah bagi begitu kan? Sekian. Ada orang yang Allah bagi begitu. Ada seorang berzikir, kemudian Allah izin jiwa dia, hati dia, jantung dia bergegar. Setiap kali sebut nama Allah, hati dia bergetar. Kita ada rasa? Tak ada rasa apa-apa. Dia rasa. Dan kemudian sampai peringkat bila dia mendengar Quran, kulit dia bergetar. Bergetar. Kita rasa tak? Kita tak rasa, tapi orang tu rasa. Allah bagi kat dia. Jadi bila dia rasa begitu, kan, sampai dia takut. Kan, dia kata, ni apa ni? Rupanya memang Allah bagi kat dia supaya dia merasai nikmat kasih sentuhan Allah, nikmat kasih sayang Allah. Allah sayang khusus kat dia dalam bahagian-bahagian tertentu. Maka janganlah dia rasa itulah dia nikmat yang sebenar. Sebenarnya banyak lagi yang Allah nak bagi pada kita. Maka sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, apabila kita dah mula meningkat tadi, maka kita hendaklah sentiasa rendah diri. Bila kita boleh buat amal, jangan lagi kita bangga, lagi rasa lemah. Allahumma da'ifun, ya Allah aku ni da'if. Allahumma inni da'if, Allahumma inni da'ifun. Ya Allah aku ni da'if, faqawwini, ya Allah kuatkan aku. Kita rasa diri kita lemah. Walaupun kita dah boleh buat. Bandingan sebelum ni tak boleh, sekarang dah boleh buat. Bila kita dah mula zikir, tuan-tuan akan rasa kesan dia. Bila dah mula zikir pada Allah, dah mula ingat Allah, boleh istighfar pada Allah, selawat pada Allah. Bila kita dah mula buang dosa kita akan rasa Allah bagi sesuatu. Kita akan rasa. Kalau kita tak rasa, maknanya kita terus buat. Maknanya Allah belum lagi bagi kat kita sesuatu yang kekuatan. Kita terus minta ke Allah. Dan bila kita rasa kekuatan pada kita, jangan kita rasa kuat. Aku dah pandai, aku dah kuat. Tak, kita rasa makin lemah. Makin lemah. Kenapa? Dan itu memang daripada Allah, bukan kita punya. Allah punya. Maka kita pun rasa rendah diri. Maka Allah akan bagi lagi tambah. Itu tanda syukur. Kita rendah diri lagi, kita minta ke Allah. Maka akhirnya kita akan sampai kepada tauhid dan sifat.
iaitu kita telah mendapat nurul iman. Dan kita telah, apa maksud nurul iman ni tuan-tuan? Nurul iman ni maknanya apabila kita telah dapat merasai kemanisan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang batin, ibadah yang batin. Dan ibadah batin ini seperti ikhlas, seperti kita boleh bersyukur, kita boleh munajat dengan Allah, kita rasa kebesaran Allah. Itu sifat-sifat hati kita. Dan di sifat sinilah kita lihat antara perkara-perkara yang akan berlaku kepada kita. Kalau kita tidak berhati-hati, dia akan terhenti. Kita dah bincang dah, sebab terhenti kita bincang dah semalam. Maka apabila kita dah mula meneruskan tadi, maka kita akan mula memasuki nurul iman. Dan nurul iman ni, kekuatan dia bukan hanya dia boleh merasai kemanisan, kelazatan ibadah-ibadah hati, dia telah boleh membuang maksiat hati. Maksiat hati dia dah mula buang. Sifat-sifat dia suka dengan nafsu memang dah tak ada dah. Itu nurul Islam. Nafsu ni nurul Islam. Maka dia dah mula boleh membuang sifat-sifat yang lebih dalam lagi. Contohnya syirik pada Allah yang halus, syirik yang halus. Dia dah mula tak rasa dah untuk nak ujub, nak rasa diri dia. Dia dah tak rasa diri dia dah. Dia rasa semua daripada Allah. Aku boleh ibadah ni pun Allah bagi. Dia dah mula rasa tu. Dia boleh merasa sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan dia boleh memperbaiki lagi ikhlas. Dia mula, ikhlas dia tu semakin lama semakin tertingkat. Semakin lama semakin tertingkat. Kalau dulu ikhlasnya mungkin kerana nak dapat syurga Allah. Ataupun takut dengan neraka Allah. Hari ini ikhlas dia bukan lagi kerana syurga, kerana neraka. Hanya kerana Allah. Dan kerana Allah makin lama makin meningkat. Ikhlas meningkat. Al-hub, sayang dia meningkat. Meningkat sifat-sifat amalan hati dia. Menjadi semakin mantap. Semakin mantap. Sehingga akhirnya, natijah daripada itu, nurul iman tadi, nurul ihsan tadi, nurul iman tadi, natijahnya Allah akan membagi satu buah, satu hadiah yang digambarkan sebagai dia akan dapat mengesan tauhid sifat. Dia boleh mentauhidkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu sebelum masa tahap nurul Islam, bila dia melihat pokok, dia melihat kebesaran Allah. Dia cakap Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tengok pokok. Katakanlah hujan turun lebat, hujan batu turun. Dia kata takjub. Ini semua daripada Allah. Dia nampak perbuatan Allah. Dia pun sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maknanya dia boleh berzikir. Dia boleh merasa tadi apabila melihat perbuatan Allah. Itu nurul Islam. Bila cahaya Islam maksima, Allah bukan memberikan kepada kita sikit-sikit, akhirnya kita boleh merasai perbuatan Allah. Tetapi dan bila kita telah proses sampai ke peringkat nurul iman, maka ketika kita dah melihat sifat Allah. Macam mana sifat Allah? Maka kita tak perlu dah nak tengok perbuatan Allah. Kita tengok satu perkara yang biasa je. Apa? Contohnya kita keluar rumah nampak batu kecil, batu kat luar rumah, batu yang kita kata tak ada nilai pun. Batu tertonggok kat situ depan rumah kita. Kita nak naik kereta, ada satu batu, picit batu, dah lama kat situ. Kita tengok pun tak selalu kita pijak betul. Tapi kita tengok batu, tiba-tiba kita merasai sifat Allah, kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayat Allah, sama, basar, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat batu saja, kita dah melihat ini kudrat Allah, ini kuasa Allah. Yang ini iradat Allah. Ini kehendak Allah. Ini ilmu Allah. Ilmu Allah yang meletakkan batu di situ. Bukan orang lain letak. Allah letak. Ilmu Allah. Bijaksana Allah. Tentu ada sesuatu. Kita melihat hayat ni tanda Allah yang maha hidup. Sama Allah yang maha mendengar. Basar Allah yang maha melihat. Qalam dan semua sifat-sifat Allah yang lain. Jadi maknanya apa? Maknanya bila kita sampai satu cahaya iman, maka tak perlu lagi kita melihat perbuatan Allah. Yang kita nampak, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Kita melihat satu perbuatan Allah, kita dah boleh, hati kita dah tersentak, terasa, tersentuh dengan sifat-sifat Allah. Allah, ini kudrat Allah, ini sifat Allah yang maha berkuasa, iradat Allah, ini Allah yang mengendaki. Ilmu Allah, ini ilmu Allah.
Allah yang maha ilmu, maha bijaksana. Ini sifat Allah Ar-Rahman, ini sifat Allah Ar-Rahim, sifat Allah, sifat-sifat Allah. Maka ketika itu, buka mata melihat sesuatu. Orang yang diberikan oleh Allah nurul iman. Buka saja mata, dia dah berzikir kepada Allah. Lidah tak sebut, tak sempat lagi sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak sempat sebut subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Tak sempat lidah nak sebut. Mata dah berzikir. Dia dah zikir dah. Dia dah rasa dah. Hati dia dah merasai kebesaran Allah. Hati dia dah merasai kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merasai dah kekuasaan Allah. Kehendak Allah. Dia menguasai Allah ni maha hidup. Dia hidup aja tak sempat sebut alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana. Tak sempat dibaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana tadi. Tak sempat baca doa. Dia dah rasa Allah yang maha hidup menghidupkan dia. Menghidupkan dia. Maka syukur. Syukur, rasa syukur. Mendahului hati dia, rasa syukur. Mendahului lidah sebut alhamdulillah. Jadi alhamdulillah disebut. Tetapi disebut alhamdulillah setelah hati dia, iman dia merasai syukur pada Allah. Lidah sebut. Sebab tu tuan-tuan, orang yang al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati dia mendahului lidah. Hati dia mendahului tangan. Mendahului segala perbuatan-perbuatan yang fizikal. Kenapa? Kerana hati dia itulah yang merasai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah dia seorang yang mengenal Allah. Seorang yang sayang pada Allah. Seorang yang akan menangis. Bila dia buat silap, dia menangis. Seorang yang akan menangis bila melihat umat dalam keadaan susah. Maknanya umat dalam keadaan penuh dengan kesesatan. Umat dalam keadaan penuh dengan kelalaian. Dia akan menangis. Kenapa menangis? Sebab kata, ya Allah, sungguh-sungguhnya aku rasa bahawa mereka berada dalam kelalaian, ya Allah. Dan aku tak mampu nak buat apa yang aku sepatutnya buat, ya Allah. Dia pun menangis. Dia pun kata, ya Allah, aku mohon pada Engkau kekuatan, ya Allah. Kau berilah petunjuk pada aku. Kau berilah kekuatan pada aku untuk membantu umat. Dia melihat sesuatu, hati dia tersentuh dulu. Hati dia akan tersentuh dulu. Seperti kita hari ini sama. Kita pun sama. Tetapi hati kita tersentuh bukan sebab cahaya iman. Hati kita tersentuh sebab nafsu. Tengok Maharaja Lawak, kita boleh ketawa, berdekah-dekah kita ketawa. Lidah ketawa, sebelum lidah ketawa, sebelum lidah kata, lawaknya, lucunya, hati kita dah ketawa dulu. Hati kita dah kesan, hati kita dah rasa dah. Dan lawak jenaka yang walaupun penuh dengan penipuan. Hati kita dah rasa dah tangisan-tangisan cerita-cerita yang kita tengok sehingga hati kita dah rasa, maka nak mengalir air mata kita. Jadi sebenarnya hati kita ni sensitif dengan benda-benda nafsu. Sehingga menyebabkan hati kita tak boleh sensitif dengan benda-benda yang bersangkut paut dengan al-imanu billah, beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah, khusyuk, tak sensitif. Kalau kita main tengok WhatsApp, kalau kita main game, kalau orang tu main game, dia boleh tumpu fokus sampai peringkat orang lain dia tak perasan, panggil pun tak dengar. Tu khusyuknya, hati dia fokus dengan nafsu. Tetapi apabila sembahyang, tak sampai 5 minit, tak sampai 5 minit, baru dia angkat takbir, dah lalai. Hati dia fokus pada ghairallah, selain Allah. Ini tanda-tanda bahawa nurul iman belum memancar lagi. Walaupun kita menyebut kalimah la ilaha illallah, walaupun kita menyebut kalimah la ilaha illallah, walaupun kita berzikir, walaupun kita solah, walaupun kita baca Quran, apabila cahaya iman belum keluar, kita tak boleh rasai lagi apa yang sepatutnya kita rasa. Yang sepatutnya kita rasa ni ialah bagaimana hati itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu yang belum lagi ada. Ya, sebab itulah tuan-tuan, kita melihat di sini
apabila sampai kepada peringkat nurul iman, maka pada ketika itu kita akan lebih sensitif dengan kudrat Allah, dengan iradat Allah, dengan ilmu, dengan hayat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat Allah as-sama. Allah ni maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha mengawasi. Ar-Raqib, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada kat Allah, semua Allah mengetahui. Kalau kita dah mula sampai ke peringkat nurul iman, maka ketika itu kita boleh rasa seolah-olah kita sedang duduk di bawah CCTV. CCTV tengah tengok kita, kamera tengah tengok kita. Tapi yang ini bukan kamera yang tengok kita. Yang ini Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Maka orang-orang yang berada di dalam nurul iman, sudah tentulah dia tidak akan terputus, sentiasa dalam keadaan mengingati Allah. Walaupun lidahnya tidak menyebut la ilaha illallah, walaupun lidahnya tidak menyebut zikrullah, tapi hati ini dalam keadaan berzikir pada Allah. Kerana hati dia dah mulai merasai sifat-sifat Allah. Dan merasai bukan hanya af'al, perbuatan, sifat Allah. Kita cuba tengok balik sifat 20 tu. Kita cuba tengok balik sifat-sifat Allah, rububiyah, uluhiyah. Kita cuba tengok balik. Maka kita akan melihat bagaimana orang-orang yang telah dipancari dengan nurul iman, maka dia akan sentiasa dalam keadaan terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di situ ada satu, dalam perjalanan kita di dalam nurul iman ini juga kita boleh terhenti. Boleh terhenti juga. Dan tidak boleh meningkat. Bagi mereka yang telah sampai kepada peringkat nurul Islam, mungkin ada di kalangan kita yang Allah izin dah sampai peringkat nurul Islam. Dah mula merasai lazat dalam bersembahyang, puasa, lazat dalam baca Quran, dah rasa nikmat beribadah zahir. Dan kemudian dia dah mula boleh mengawal diri dia daripada nafsu. Nafsu dah boleh kawal dah. Kalau makan tu dipastikan makan tu memang makan yang halal, halalan tayyibah. Kemudian dia makan pula makanan-makanan yang dalam keadaan tidak mengikut nafsu. Dia makan di bismillah semua. Kemudian dia berhenti. Sebelum kenyang dia berhenti. Dan kemudian dia buat apa sahaja bukan kerana nafsu tapi kerana Allah. Bila dia dah mula Allah beri kekuatan itu, maka nurul Islam mula berkembang. Akhirnya dia akan boleh kuat menahan nafsu tadi. Dia akan kuat untuk membuang sifat-sifat jahat dia, dosa dia. Dan akhirnya Allah memberikan dia kekuatan, satu perasaan untuk mengesan Allah. Allah perkenalkan perbuatan-perbuatan pada dia. Perbuatan Allah, af'al Allah, Allah perkenalkan pada dia. Dia mendengar, dia merasai itu perbuatan Allah. Melihat, dia merasai perbuatan Allah. Dia memegang, merasai, dia melihat apa sahaja dalam keadaan perbuatan Allah. Maka dia meningkat kepada nurul iman. Dan sampai kepada nurul iman, dia boleh juga tidak akan meningkat apabila berlaku perkara-perkara yang kita sebut semalam. Sama juga sebab dia. Yang pertama sekali, himmah dia lemah. Dia rasa dia dah cukup dah. Himmah dia lemah. Dia tak ada kekuatan dah. Dia rasa cukuplah setakat ni. Aku dah boleh sembahyang, aku rasa khusyuk sembahyang aku. Aku dah boleh zikir 10,000 satu hari. Aku dah boleh baca Quran satu hari sampai 3-4 juz. Aku dah boleh berpuasa dengan setenang. Aku dah boleh buat macam-macam yang Allah suruh. Aku dah tak ada rasa dengki, dah tak ada rasa marah orang, dah rasa aman, aku rasa tenang. Maka dia rasa dia dah tak boleh nak pergi dah. Itu je. Himmah dia lemah. Dhaif. Keinginan dia untuk meningkat, untuk terus menuju kepada Allah lemah. Padahal dia baru sampai tahap tingkatan 1. Tingkatan 1 ni baru tahap nurul Islam. Tingkatan 0, tahap awamul muslim yang pertama tadi. Dia tak kisah langsung. Akhirnya dia mati dalam keadaan mengikut nafsu. Yang itu mati dalam keadaan mengikut nafsu, kita bimbang. Boleh mati dalam keadaan hilangnya Islam. Islam pun tak ada. Dalam keadaan nurul Islam pula, kita bimbang. Mati dalam keadaan hilangnya iman. Iman tak ada. Islam saja ada. Mungkin iman tak ada. Maka dia ada nafsu yang akan menyebabkan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia telah sampai nurul ihsan pun sama juga. Nurul iman sama. Apabila sampai nurul iman, tiba-tiba dia rasa itulah dia. Itulah dia. Tak boleh pergi dah. Dia rasa dia punya daya nak motivasi dia untuk nak meningkat tak ada dah. Maka dia akan tersekat. Begitu juga apabila dia telah merasai dia sudah sampai di puncak. Dia kata, inilah maksima yang aku boleh. Aku doa dah makbul. Orang datang ramai minta tolong aku ruqyah. Aku sebut dia dah sihat.
Aku boleh ramai pengikut, ramai orang mengikut aku, ramai orang dengar apa aku cakap, ramai aku popular. Dia rasa dengan sebab iman di Islam dia dah rasa kuat, maka bila dia kata dia rasa dah sampai dah puncak, kita dah rasa kita dah sampai puncak dah, kita dah baik dah, maka ketika itu Allah tak akan tingkatkan kita. Allah tak akan. Sedangkan kita banyak lagi kelemahan. Banyak. Bila kita rasa kita baik aja, kita dah buruk dah. Jadi yang kedua ialah bila kita rasa sampai puncak. Yang ketiga ialah apabila kita senang dengan, kita merasa halawah, kita merasa kemanisan dalam ibadah-ibadah yang zahir dan batin, kita dah mula rasai, maka kita rasa puas. Kita rasa puas dengan setakat, kita rasa tenang, kita rasa boleh bersyukur pada Allah, ikhlas. Kita rasa qanaah bihi. Kita rasa cukup puas dengan apa yang ada. Kita tak rasa bahawa kita masih lagi banyak benda yang kita tak dapat. Tuan-tuan, nurul iman ni pun banyak lagi kita tak dapat, tuan-tuan. Tapi kita rasa kita dah puas. Bila kita rasa kita dah puas, ini dah okey dah. Aku dah okey dah boleh ikhlas, dah boleh khusyuk. Maka kita tidak akan ditingkatkan oleh Allah. Kemudian mungkin ada di kalangan kita sudah mula ada karamah. Mungkin setengah kita dah mula ada karamah. Karamah ni apa? Allah tolong. Contohnya, orang nak kacau kita. Orang nak buat jahat kita. Tiba-tiba orang tu Allah bagi accident. Orang tu Allah bagi cacat. Tak boleh nak buat. Kita pun rasa Allah dah tolong aku dah. Aku dah dapat ma'unah, pertolongan daripada Allah. Orang tu tak sempat nak dengki aku, dia dah kena dah. Ada orang nak sihir kita, kita tahu nak sihir kita, tiba-tiba sihir ni tak jadi, patah balik ke dia, kita kata Allah dah tolong aku. Maka kita rasa puas, itulah dia yang aku dapat. Maka bila dia rasa qanaah dengan karamah-karamah yang dia ada, dia rasa puas, maka Allah akan hentikan. Setakat tu je Allah bagi. Sebab Allah SWT tidak akan memberi kepada mereka yang tidak berhajat kepada sesuatu. Allah maha hebat. Apa yang Allah nak beri ini mahal. Bukan boleh dibeli. Bukan boleh dapat dengan senang. Bukan boleh dapat semua orang Allah bagi. Allah bagi mahal. Cahaya ni satu yang mahal. Tak semua orang akan dapat merasai akan hakikat ini. Tiba-tiba kita kata cukup. Tak mau. Maka Allah SWT maha hebat. Allah tak perlukan kita. Allah tak perlukan kita. Bila kita rasa perlu, ya Allah, aku masih lagi banyak kelemahan, aku masih lagi banyak. Kita masih tawaduk dengan Allah, rendah diri dengan Allah. Kita masih lagi beramal, terus meningkatkan amalan kita, meningkatkan amal. Mungkin sebelum ini kita baca 3,000 kali zikrullah. Selain daripada yang wajib, buat dah semua. Yang haram, tinggal dah semua. Yang sunat-sunat, buat tambah lagi, tambah lagi. Kita buat dakwah pula, kita berjuang pula, bantu pula agama Allah, bantu pula sahabat-sahabat, kawan-kawan, ajak orang masuk Islam, bina pula orang-orang yang dah masuk Islam, bentuk mereka, tarbiyah mereka, buat, berjuang. Maka ketika itu Allah akan campakkan pada kita anugerah-anugerah yang lebih besar lagi. Dia akan mula meningkat. Akhirnya dia akan mendapat nurul ihsan. Tetapi kalau dia setakat berpuas hati tadi, maka dia akan duduk setakat nurul iman. Nurul iman ni dah kuat dah. Nurul iman ni dah kuat. Tetapi belum sempurna lagi. Belum sempurna. Tak sempurna lagi. Ada lagi. Nak kenal Allah ni ada lagi. Digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimallah. Alam, dia ada 7 alam. Kalau kita nak kenal Allah ni, kita kena melintasi 1 alam, 2 alam, 3 alam. Kalau ada kesempatan kita bincang pasal alam-alam ni. Tapi nak sebut sini, nak kenal Allah ni, dia bukan 1 alam, ada 7 alam dia sebut. Dan kemudian kita gambarkan di sini, mungkin juga dia telah mendapat kasyaf. Setengah-setengah orang dah mula ada kasyaf. Apa maksud kasyaf? Tiba-tiba dia boleh baca hati orang. Orang datang jumpa dia mengadu-mengadu, tiba-tiba dia boleh baca hati dia. Dia pun kata, kamu ni dengki dengan orang sekian-sekian kan. Dia pun kata, betul, mana kamu tahu? Dia kata, macam inilah, tak payahlah dengki-dengki. Kita dengan manusia ni, kena maaf-maafan. Tiba-tiba Allah bagi kasyaf kat dia. Dia boleh baca hati orang, dia boleh baca fikiran orang, ataupun dia boleh cakap doa, dia mustajab. Dah sampai awliya Allah. Nurul iman ni dah sampai peringkat awliya Allah. Banyak orang yang membantu agama Allah ni, yang berjuang ni. Al-Mukarrabin. Maka Allah bagi macam-macam kat dia. Kemungkinan lah, wallahu a'lam, sesuai dengan keperluan dia. Maka tiba-tiba dia rasa itulah dia. Maka Allah akan stop setakat tu dia dapat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga kemungkinan kerana tidak ada guru yang membimbing dia. Tidak ada murabbi yang membimbing dia.
maka dia rasa dia tak boleh, dia dah cukup dah. Dia kata dah maksima dah sampai puncak dah. Maka dia setakat sampai kepada maqam nurul iman. Tak sampai, tak boleh masuk maqam nurul ihsan. Cahaya ihsan. Dan cahaya ihsan ini adalah sampai ke puncak, di mana seseorang itu akan mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nurul ihsan ini ialah mereka yang telah sampai kepada peringkat di mana dia boleh mentauhidkan zat Allah. Dia boleh mentauhidkan zat Allah, maknanya apa? Af'al Allah dia dah tauhidkan, sifat Allah dia dah tauhidkan, asma Allah dia dah tauhidkan, maka dia akan mentauhidkan zat Allah. Maka dia akan melihat sesuatu tidak lagi pada fi'il Allah, dia tidak lagi melihat pada sifat Allah, tetapi dia melihat pada zat Allah. Dan zat Allah dia bukan melihat dengan mata, dia melihat dengan hati, dia basirah. Allah bagi pada dia satu basirah. Satu pandangan yang hanya Allah SWT yang maha mengetahui. Dan orang yang mendapat nikmat ihsan itu yang maha mengetahui. Sebab itulah Rasul gambarkan an anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadahlah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka sekiranya kamu tak boleh melihat Allah, Allah melihat kamu. Maksudnya Allah melihat kamu ni adalah muqarrabin, nurul iman. Allah, kamu melihat Allah, itulah tahap nurul ihsan. Dan melihat Allah ini, dia melihat perbuatannya, dia melihat sifatnya, dia melihat namanya. Dan paling tinggi sekali digambarkan oleh para ulama kita, dia boleh melihat zat Allah dengan basirah dia. Tapi jangan bayangkan zat Allah ni sama dengan makhluk. Jangan bayangkan dia benda apa, bukan. Kan? Ini adalah satu perasaan, satu basirah hati ni, yang merasai bagaimana keakraban dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nak sampai tahap ini, kan, bukan calang-calang lah. Bukan semua orang dapat. Ini anugerah Allah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah dia bukan hanya akan pada peringkat ini, dia telah menjadi lebih daripada aulia Allah. Peringkat ini dah lebih jadi mendekati insanul kamil, mendekati tahap manusia yang sempurna, mendekati tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekati tahap nabi-nabi dan rasul, siddiqin, orang yang membenarkan apa yang ada pada Allah, Al-Quran dan Sunnah, membenarkan al-haq, dan kemudian dia sampai kepada peringkat ini, sampai kepada peringkat yang tinggi ini, maka dia lebih lagi daripada aulia Allah. Dia bukan setakat aulia Allah. Dan kalau nak sebut, dia sebut dekat dengan Allah, terlalu dekat dengan Allah. Bukan saja dekat, sampai pada Allah. Dia telah sampai kepada Allah. Dan bila saya sebut sampai, jangan kita bayangkan macam fizikal, haram, tak boleh. Macam kita sampai ke rumah tuan guru kita, sampai ke rumah sahabat kita, sampai. Bukan begitu. Itu fizikal. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu yang boleh kita serupakan. Jadi sampai ini bermaksud, kalau kita kata dalam bahasa mudahnya, kita dah, perasaan kita sampai. Dia ada sebenarnya huraian dia, tapi saya tak nak peningkan kepala tuan-tuan. Kemudian kita akan hurai. Orang yang wasilin, orang yang dah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan saya kata hatinya merasai bersama Allah. Bukan hati jadi Allah, bukan. Bukan macam itu pula. Saya nak sebut kat sini, dia telah sampai kepada Allah. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana apabila kita telah memproses diri kita, maka kita akan mencapai kepada sifat yang tinggi. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita ulang sikit. Yang pertama sekali, manusia awam. Awamul muslim, manusia orang awam. Orang awam ni, dia tak duduk dalam tarbiyah, dia tak nak baiki diri dia. Maka dia akan rasa ibadah ni berat, beban. Sebab tu dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak semayang, kadang baca Quran, kadang tak baca Quran. Ini orang awam, awamul muslim. Dia akan rasa berat. Bila orang puji dia, makhluk puji dia, dia semangat sebab sifat dia mengikut nafsu. Nafsu ni apa? Kalau dia buat sesuatu, sebab makhluk puji dia. Sebab dapat sesuatu berbentuk duniawi. Itu orang awam. Yang ini tidak ada cahaya. Yang ini tidak ada cahaya. Hatinya ditutupi oleh makhluk nafsu, oleh makhluk yang dicari tadi. Nafsu yang mencari kesenangan diri dan tujuan makhluk tadi,
hatinya itu akan ditutup oleh makhluk tadi, cahaya tak keluar. Jangan sampai kita peringkat itu. Iaitu ada orang yang sampai situ saja dia terhenti. Maknanya sampai situ dia dah meninggal dunia. Hidupnya itu hanyalah setakat hidup di dunia ini. Senang itu senang kat dunia. Kemudian yang kedua ialah nurul Islam. Cahaya Islam dah mula memancar. Ni tahap hati orang-orang yang mula memproses diri dia. Duduk dalam tarbiyah. Hatinya diperbaiki sehingga akhirnya cahaya keluar, cahaya dia keluar, cahaya dia keluar. Dan kemudian dia akan mula berakal, boleh berfikir untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akhirnya bila dia proses lama-lama, dia bertaubat pada Allah. Bertaubat ni nombor satu. Dia taubat pada Allah. Dia buangkan nafsu dia, tidak mengikut nafsu. Dia lawan nafsu dia, macam puasa dia lawan nafsu. Siang hari dah berpuasa, malam masa buka puasa tu, dia pun lawan. Maknanya lawan apa? Dia bukan makan kerana nafsu. Dia bukan minum kerana nafsu. Dia makan kerana ubudiyah, kerana iftar. Allah perintahkan dia iftar. Allah perintahkan dia berbuka puasa. Dia buka puasa kerana Allah. Dia makan sekadar perlu. Bukan makan sampai penuh perut dia. Ikut nafsu. Berhenti sebelum kenyang. Maka dia melihat. Bila dia tak tidur, dia tidur tidak mengikut nafsu. Bila bercakap, tidak bercakap mengikut nafsu. Ini orang yang nurul Islam. Dia telah mula mengawal nafsu dia. Tidak lebih dalam makan, tidak lebih dalam minum. Tidak lebih dalam tidur. Tidak lebih dalam bercakap. Tidak lebih dalam bergaul. Ini empat ni adalah antara rukun-rukun mujahadah. Antara rukun-rukun mujahadah. Jadi tidak lebih makan minum, tidak lebih tidur, tidak lebih berbual, bercakap dan tidak lebih bergaul. Jadi apabila empat ni kita jaga, Allah akan bagi ilmu-ilmu yang besar. Apa ilmu yang pertama Allah bagi? Natijah menjaga nafsu kita tadi, Allah akan buka satu perasaan. Kita boleh mengenal af'al Allah. Mula-mula Allah akan kenalkan perbuatan dia. Kita rasa ini perbuatan Allah. Maka kita nak marah orang, tak jadi marah. Sebab kita tahu ini daripada Allah. Kita pun boleh sabar. Orang buat jahat kat kita, kita boleh maafkan dia. Kita tak ada dendam dah. Hilang dah perasaan dendam, dengki. Tak ada dah. Tak ada dah. Kita dah tak ada dah sifat nak apa lagi nak memburukkan orang, nak menjatuhkan orang, langsung tak ada. Tak ada dah sifat-sifat tu. Jadi orang yang bersih daripada sifat-sifat. Ini nurul Islam. Inilah orang-orang yang telah berjalan mula menuju dalam tarbiyah. Maka orang ini akan diberikan satu kekuatan untuk merasai af'al Allah. Kemudian selepas itu dia berjalan lagi. Dia proses terus lagi. Teruskan buat bertaubat, teruskan meninggalkan nafsu, teruskan dia terus lagi amalan dia berjuang pula, dia mula duduk dalam dakwah, mula duduk dalam tarbiyah, berjihad, bantu orang pula, meningkatkan lagi. Maka Allah akan buka lagi hati dia, cahaya semakin terang dalam hati dia sehingga dia mendapat nurul iman. Nurul iman lah yang digambarkan orang yang akan mentauhidkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu bukan hanya dia berzikir dengan lidah, dengan hati, tetapi sebelum lidah berzikir, hati dah boleh rasa sifat-sifat Allah. Hati dah boleh faham sifat-sifat Allah. Hati dah boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nurul iman. Dan nurul iman inilah yang akan menyebabkan dia semakin kenal dengan Allah, semakin makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada nurul iman dia dah selamat. Hati dia dah selamat dah daripada sifat-sifat ujub, riak atau bergantung dengan yang lain daripada Allah. Hati ni dah bergantung pada Allah dah. Hati dia dah berharap pada Allah saja. Hati dia yakin sepenuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlasnya mula pergi kepada kesempurnaan. Syukur yang sempurna. Tawakal yang sempurna. Berharap yang sempurna. Mula semuanya telah naik menuju kepada kesempurnaan. Akhirnya mendapat redha Allah. Dia redha pada Allah. Hati dia rasa tenang dengan apa yang ada pada Allah. Tenang dengan qada dan qadar Allah. Maka hati dia redha pada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Maka dia dah mula rasa makin dekat dengan Allah. Hati dia makin bersih, makin dekat. Inilah orang-orang yang telah mula sampai kepada sifat-sifat al-mukarrabun, ataupun orang yang mula mendapat kita sebut sebagai awliya Allah, orang yang akan membantu agama Allah. Orang yang akan berjuang, orang yang akan melakukan pengorbanan, yang sanggup berjuang, sanggup berkorban, sanggup melakukan apa yang diperintah Allah sampai akhirnya mati di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang ada nurul iman. Orang yang nurul Islam dia masih ada nafsu lagi.
Mungkin sebahagian nafsu dia dah proses, sebahagian lagi belum. Mungkin bahagian makan dia okey, dia proses. Bahagian berbual pula belum. Mungkin bahagian berbual, bahagian tidur dia dah okey, ada benda lain pula. Jadi orang Nurul Islam masih lagi banyak cacat celanya. Tapi orang Nurul Iman dah semakin boleh. Sampai peringkat dia boleh berkorban untuk orang lain. Dia boleh berjuang perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna orang al-muqarrabin. Golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan bukan kita kata kita dah sampai situ dah, kita boleh berjuang dah, boleh berjihad dan sebagainya. Kita dah okey. Belum sampai lagi. Kita kena proses lagi. Mujahadah lagi. Beramal lagi. Teruskan lagi perjuangan. Istiqamah dengan perjuangan. Akhirnya sampailah Allah menyempurnakan cahaya yang ada dalam hati kita dengan cahaya nurul ihsan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya-cahaya yang ada pada kami. Ampunkanlah segala dosa kami. Dosa yang kami tahu, tak tahu. Kami perasan, tak perasan. Dosa-dosa yang kami tak terjangka. Dosa-dosa yang sebelum, yang sekarang dan yang akan datang. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka orang yang telah sampai kepada peringkat Nurul Ihsan, maka dia bukan saja boleh mentauhidkan perbuatan Allah, dia boleh mentauhidkan sifat dan nama Allah, dia boleh mentauhidkan zat Allah. Ini digambarkan oleh para ulama kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah menggambarkan bagaimana adalah dia punya statement-statement dia yang kalau orang tak faham, dia kata tak nampak. Dia kata mentauhidkan zat Allah. Macam mana nak mentauhidkan zat Allah? Kalau kita fikir ilmu, tak sampai. Kalau kita fikir logik, tak sampai. Dia bukan logik dah. Ini bukan logik. Ini yakin. Ini yakin. Ini perkara yang Allah bagi. Cahaya yang Allah bagi. Hanya orang yang Allah bagi saja akan dapat merasai itu. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita merasa sempena dengan bulan Ramadan ini. Marilah sama-sama kita cuba memperbaiki proses yang ada dalam diri kita. Kita nak kena rasa kita masih di peringkat awam. Kita tak kena rasa kita masih awam. Kita masih tak ada lagi nurul Islam. Nurul Islam pun kita ni masih lagi mendung lagi. Maka kita kena proses bertaubat, minta ke Allah lagi. Kan? Hidayahnya, taufiknya, kita sentuh terus sehinggalah sampai peringkat kita dapat ciri-ciri yang saya sebut tadi, nurul Islam. Dan jangan berhenti, terus lagi. Sebab tu kena ada bimbingan, kena ada murabbi, kena ada guru, kena ada tuan-tuan. Nanti insya-Allah bila kita dah habis COVID-19 kita bincang-bincanglah macam mana. Jadi kena ada duduk dalam halaqah-halaqah zikrullah, halaqah-halaqah ilmiah, halaqah-halaqah yang boleh membentuk kekuatan kita. Dari sudut fikrahnya, dari sudut hatinya, dari sudut fizikalnya, kita kena ada pembimbing-pembimbing yang boleh membimbing kita bersama-sama. Kalau kita tak ada tuan guru yang besar-besar, sama-sama kita, kawan-kawan, kita sama-sama tolong-menolong. Kena ada. Kenapa? Kerana inilah merupakan antara syarat kemenangan di akhir zaman. Mesti kita bersama-sama dengan Taifah Mansurah. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, yang salihah, yang ingin benar-benar memproses diri mereka, mentarbiah diri mereka sehingga sampai kepada peringkat satu peringkat yang paling tinggi yang mampu disampai, sama ada sebagai seorang orang nurul Islam, orang ashabul yamin, ataupun seorang muqarrabin. Yang mana dia mampu sampai. Sehingga itulah insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, itulah saya ingat lebih masa ni. Banyak masa tapi saya tak nak berhenti sebab nak kena terangkan yang ini. Ini dia tak boleh berhenti-berhenti. Yang ini sampai ni. Ini kira sampai ni baru kita boleh kata nak stop. Kalau tak, kalau saya berhenti awal tadi, takut tak faham. Jadi tak apa kalau tuan-tuan ngantuk ke sebagainya, tuan-tuan saya yakin tak ngantuk. Tapi kalau ada yang ngantuk, tuan-tuan tak apa, boleh tengok balik rakaman ni. Tapi saya tak tahu rakaman ni sampai bila akan disimpan oleh YouTube, oleh FB. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan diri kita. Banyak lagi tuan-tuan yang kita tak tahu. Banyak lagi tuan-tuan yang kita kena buat. Banyak lagi. Tambahan lagi kita berada di akhir zaman. Maka sudah tentulah kita kena sama-sama merelakan diri kita untuk duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, setakat ni apa yang kita faham kita buatlah. Saya minta tuan-tuan istiqamah dengan zikir yang saya suruh tu, la ilaha illallah selawat tu, istiqamah. Insya-Allah esok kalau ada kesempatan, kalau ada ruang,
Sebab besok saya akan travelling. Saya bimbang saya tak sempat. Tapi kalau katakan ada kesempatan, insya-Allah besok kita akan berbincang tentang wirid insya-Allah. Ataupun tentang perkara yang boleh, bagaimana kita nak mencapai sesuatu yang mustahil. Bagaimana nak capai sesuatu yang mustahil. Insya-Allah Allah akan beri petunjuk dan hidayah pada kita. Okey, sebagai peringatan terakhir tuan-tuan, kita berada di antara malam-malam yang mendekati 10 malam terakhir, maka kita perkuatkan lagi amalan kita di waktu malam. Kalau boleh waktu malam ni tuan-tuan, bangunlah awal. Bangun awal. Kalau boleh bangun pukul 3, bangun pukul 3. Kalau boleh bangun pukul 4, bangun pukul 4. Ikutlah apa-apa yang kita mampu. Kalau tak boleh pun bangun pukul 5, bangun pukul 5. Makan tak payah banyak sangat. Kita banyakkan munajat pada Allah. Mintalah cahaya daripada Allah. Mintalah iman. Mintalah hidayah. Minta selamat daripada fitnah akhir zaman. Supaya mudah-mudahan kita manfaatkan bulan Ramadan ni. Kita tak tahu bulan Ramadan ni bulan terakhir ke tidak. Kita tak tahu. So mintalah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Kalau tuan-tuan dapat husnul khatimah besok, masuk syurga tanpa hisap, jangan lupa saya. Jangan lupa saya insya-Allah. Sama-sama kita. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah mari sama-sama kita baca doa Rabitah. Doa Rabitah ni tuan-tuan, kita bayangkan wajah anak-anak kita. Kita bayangkan wajah saudara kita, suami isteri kita. Bayangkan wajah jiran-jiran kita, pejuang-pejuang. Kita bayangkan supaya masuk dalam doa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين. اللهم اجعلنا من الشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت.
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah besok petang tak ada. Saya travelling. Malam kemungkinan ada insyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.